kepada Encik Nazirul dan rakan-rakan sekalian. Saya, Kishore dan para ahli kumpulan saya akan memperkenalkan diri mereka lalu menghuraikan isi mereka masing-masing. Terima kasih. Saya Nivita, saya akan memulakan dengan pendahuluan. Gajah mati meninggalkan tulang, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama ialah peribahasa yang merujuk kepada sumbangan seseorang itu akan terus diingati walaupun dia sudah tidak lagi. Sumbangan dan jasa bakti akan tetap menjadi kenangan terutama sekali jasa yang ditaburkan kepada negara. Tokoh-tokoh seperti negarawan yang telah banyak menaburkan jasa kepada masyarakat dan negara adalah wajar sekali nama mereka disanjung dan terus kekal terpahat dalam cinta sejarah. Sehubungan dengan itu, tokoh-tokoh termuka seperti Tunku Abdul Rahman, Tunku Abdul Razak, Tun H. Asli dan ramai lagi wajar diberi penghormatan atas jasa yang telah mereka sumbangkan. Itu sebagai generasi muda yang dapat menghidupkan udara keamanan dan kesejahteraan, saya akan terus mengingati jasa mereka dengan pelbagai cara dan boleh melakukan demi negara. Selamat sejahtera kepada rakan-rakan saya dan pensyarah kita, Encik Nazirul. Nama saya Aziz dan saya akan membentangkan mengenai pemimpin negara kita iaitu Tunku Abdul Rahman. Okay, baiklah. Sebagai Ketua Menteri, Tunku Abdul Rahman berusaha sedaya upaya untuk menamatkan pengganasan komunis secara damai. Pada 9 September 1955, beliau mengisytiharkan pengampunan bagi pengganas-pengganas komunis yang menyerah diri. Berikutan daripadanya, rundingan baling diadakan pada 28 hingga 29 Disember 1955 antara Parti Komunis Tanah Melayu yang diwakili oleh Chin Peng, Chin Tian dan Rashid Maidin dengan kerajaan yang diwakil oleh Tun Tan Cheng Lock dan Tunku Abdul Rahman. Rundingan ini gagal kerana Chin Peng telah menolak cadangan Tunku Abdul Rahman agar komunis meletak senjata tanpa syarat. Semakin teguhlah azam Tunku Abdul Rahman hendak menewaskan pengganas komunis. 5 tahun kemudian, usaha bersama seluruh rakyat telah berjaya menamatkan darurat yang disebabkan oleh pengganasan komunis. Pada tahun 1956, Tunku telah mengetuai rombongan ke London untuk berbincang dengan kerajaan British mengenai kemerdekaan Tanah Melayu yang terdiri daripada 4 orang wakil Raja-Raja Melayu dan 4 orang wakil Parti Perikatan yang telah mendapat meyakinkan kerajaan British supaya menetapkan tarikh kemerdekaan iaitu pada 31 Ogos 1957. Okey, baiklah, seterusnya saya akan menyerahkan kepada saudari Jenny bagi memberitahu dengan lebih lanjut mengenai pemimpin negara kita. Terima kasih. Terima kasih Saudara Aziz. Selamat pagi saya ucapkan kepada rakan-rakan dan juga pensyarah saya Encik Nazirul. Nama saya Jenny Lydia dan saya akan memberi konklusi kepada hujah-hujah Aziz. Baiklah. Konklusinya, jelaslah bahawa Tunku Abdul Rahman telah banyak bersumbang kepada rakyat dan negara Malaysia. Beliau merupakan Ketua Parti Perikatan dan Perdana Menteri yang pertama. Kebijaksanaannya mengendalikan Pakatan Murni antara kaum telah membolehkan negara mencapai kemerdekaan tanpa menumpahkan darah. Oleh itu, salah satu teladan daripada peristiwa kemerdekaan di Tanah Melayu termasuklah kita mestilah bijak menyelesaikan masalah sebagaimana Tunku Abdul Rahman menggunakan proses rundingan dengan pihak British untuk mencapai matlamat politik. Seterusnya, peristiwa rombongan ke London untuk mendapatkan tarikh kemerdekaan menunjukkan nilai bekerjasama yang diamalkan oleh Tunku Abdul Rahman dan tokoh-tokoh kemerdekaan yang lain seperti H.S. Lee dan W.T. Summerton. Kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mengambil teladan daripada peristiwa ini supaya kita dapat bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai sesuatu matlamat bersama. Baiklah, sekarang saya akan menyerahkan kepada Saudara Leong untuk membincangkan topik yang seterusnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya Leong Zhen Wei dan akan bercakap tentang Tun Dr. Mahathir.
Tun Dr. Mahathir Mohamad merupakan Perdana Menteri keempat Malaysia pada 16 Julai 1981. Menyandang jawatan itu untuk tempoh yang paling lama dalam sejarah Malaysia dan Asia Tenggara, iaitu 22 tahun. Bukan sahaja itu, beliau menjadi Perdana Menteri ke-7 Malaysia pada 2018. Ini merupakan satu kejutan politik. Dr. Mahathir dilahirkan pada 10 Julai 1925. Iaitu di Kampung Seberang Perak, Alor-Star, Kedah. Iaitu satu kawasan yang diakui oleh beliau sendiri sebagai kawasan miskin. Ibu bapa beliau ialah Muhammad Iskandar dan Wan Tempawan Wan Hanafi. Dr. Mahathir adalah anak bongsu daripada 9 beradiknya. Beliau dikenali sebagai bapa pemodenan di atas kejayaan beliau menukarkan Malaysia dari sebuah negara pertanian kepada negara perindustrian moden. Itu sahaja daripada saya. Saya akan memberi kepada Tasha untuk menyambungkan. Terima kasih Saudara Leong. Selamat sejahtera kepada Encik Nazirul dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya ingin menyampaikan serba sedikit tentang sumbangan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir dan sifat beliau yang boleh dijadikan teladan. Terdapat pelbagai sumbangan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada negara kita. Antaranya ialah beliau telah memulakan dasar pandang ke timur dengan menjadikan budaya masyarakat Jepun dan Korea sebagai satu budaya yang harus diteladani oleh rakyat demi meningkatkan produktiviti. Selain itu, beliau telah menukar kawasan ladang Sepang kepada lapangan terbang antarabangsa KLIA. Seterusnya, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah memperkenalkan Koridor Raya Multimedia MSC yang menggabungkan semua ruang industri teknologi maklumat dalam sebuah persekitaran khusus buatnya. Antara sifat beliau yang boleh dijadikan teladan adalah pentingnya untuk menerapkan sikap tanggungjawab dalam diri anak muda sebagai masa hadapan. Selain itu, setiap insan perlulah percaya akan nilai-nilai baik yang ditanam supaya menjadi kebiasaan dan meletak seorang diri di landasan yang betul serta mempunyai integriti dan kejujuran dalam diri mereka. Kesimpulannya, semua individu perlu menjadi tuan dalam semua bidang dan itulah harapan beliau kepada rakyat Malaysia. Seterusnya, Saudari Pravinda akan menghuraikan topik seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Tasha. Saya Pravinda dan saya akan bercakap tentang Nelson Mandela. Beliau merupakan bekas Presiden Afrika Selatan. Nama penuh beliau ialah Nelson Rolihlahla Mandela. Beliau telah dilahirkan di sebuah perkampungan bernama Mavetso di Eastern Cape, South Africa pada 18 Julai 1918. Ayahnya merupakan penasihat pengadilan tinggi di Tembuland di bawah pemimpin tertinggi David Dallin Debo. Selepas ayahnya meninggal dunia, Mandela dibimbing oleh pemimpin tertinggi dan dididik untuk menjadi seorang pemimpin. Mandela menamatkan pendidikan menengahnya di Hilltown Methodist Boarding School dan mendapatkan ijazah sarjana muda di bidang perniagaan di University Port Hare. Sebagai ahli Majlis Perwakilan Pelajar, dia bersama dengan Oliver Tambo pernah menentang apartheid dengan mogok pelajar meski akhirnya dibuang dari universiti tersebut. Pada tahun 1940, apartheid bermaksud penyisihan dalam bahasa Afrika merujuk kepada suatu sistem politik yang memisahkan penduduk kaum kulit putih dari kaum bukan kulit putih di Afrika Selatan dari tahun 1948 sehingga tahun 1990-an. Seterusnya, Lee akan sambung tentang sumbangan Nelson Mandela. Baik, terima kasih. Nelson Mandela telah berbakti dan amat berjasa terhadap negara beliau, Afrika Selatan. Antara sumbangan beliau ialah memimpin negara ke arah sistem demokrasi. Sebagai bukti yang nyata, Nelson Mandela merupakan pemimpin Afrika Selatan yang berkulit hitam pertama dalam sejarah setelah melalui proses pengundian demokrasi. Kerajaannya menumpukan perhatian terhadap perombakan sistem apartheid dengan cara membasmi sifat perkauman dan memperkuatkan silaturahim antara kumpulan-kumpulan etnik tertentu.
Hal ini menunjukkan bahawa beliau bersama pemimpinnya prihatin akan kebajikan rakyatnya. Beliau telah mencipta Suruhanjaya Kebenaran dan Pendamaian. Suruhanjaya tersebut bertujuan untuk menyiasat kes-kes pelanggaran hak asasi manusia. Tambahan pula, beliau meningkatkan taraf hidup rakyat negaranya dengan menasihati kerajaannya untuk memperluas perkhidmatan kesihatan, mendorong reformasi tanah dan memerangi kemiskinan. Beliau juga telah menubuhkan Yayasan Nelson Mandela dengan memerangi kemiskinan dan penyakit HIV/AIDS melalui Yayasan Nelson Mandela. Tambahan pula, beliau meneruskan fokus terhadap perkembangan luar bandar dan pembinaan sekolah. Sekarang, saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih Saudara Lee. Sekarang saya akan membentangkan tentang Mahatma Gandhi, seorang peguam yang dilahirkan pada 2 Oktober 1869 sebagai Mohandas Karamchand Gandhi di Porbandar, sebuah pekan kecil di wilayah Gujarat. Beliau telah dikahwinkan pada usia yang muda, iaitu pada umur 13 tahun kepada Kasturi Bai, seorang gadis yang sebaya dengannya. Pada usia 18 tahun, beliau telah melanjutkan pelajarannya di Southampton, England dalam bidang undang-undang. Di samping mempelajari undang-undang, beliau mula menunjuk minat dalam bidang keagamaan. Pelbagai kitab serta buku-buku keagamaan seperti Hindu, Kristian, Yahudi dan Islam telah menjadi bahan bacaannya. Pada 1891, beliau lulus peperiksaannya dan pulang ke India sebagai seorang peguam. Dan akhirnya pada Ogos 1947, India telah mencapai kemerdekaan dan berpisah menjadi dua negara, iaitu India dan Pakistan. Sekarang Saudari Tanusha akan menjelaskan lebih dalam tentang beliau. Terima kasih. Terima kasih Kishore. Selamat sejahtera semua. Saya akan menerangkan tentang pencapaian Tokoh Mahatma Gandhi. Tokoh Mahatma Gandhi ini merupakan pemimpin hak kebebasan dan sivil terhebat pada abad ke-20. Beliau merupakan kemerdekaan kepada negara India. Beliau melakukan satu kempen penentangan yang bernama Truth Force pada tahun 1905 untuk menentang undang-undang yang digubal, iaitu masyarakat India yang berumur 80 ke atas dikehendaki membawa kad pendaftaran. Seterusnya, beliau memperkenalkan suatu pamflet yang dikenali sebagai Home Rules, di mana British perlu memberi kemerdekaan kepada masyarakat India. Dan pencapaiannya dari segi ekonomi adalah beliau melakukan gerakan Swadesi, di mana rakyat India membuat sendiri untuk keperluan kehidupan mereka. Rakyat India mula menanam kapas, memintal benang dan menanam sendiri. Seterusnya, Gandhi terlibat dalam Kongres Kebangsaan India. Kongres ini merupakan satu landasan bagi golongan pertengahan untuk menyuarakan pandangannya. Gandhi dijadikan sebagai pemimpin politik yang terunggul. Alat menenun kain telah dijadikan sebagai simbol perjuangan. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang bagaimana tokoh Mahatma Gandhi dipengaruhi oleh rakyat. Beliau membawa metod perjuangan dan bukan kekerasan, iaitu konsep Satyagraha pada tahun 1919. Kekuatan Gandhi yang kuat menyebabkan British akur untuk golongan yang tidak bersenjata. Beliau menjalankan hubungan orang Muslim dengan Hindu melalui gerakan khilafat. Pemimpin Kongres Kebangsaan India dari bersifat elit ke terbuka menarik masyarakat Hindu, Islam dan Buddhism. Seterusnya, antara idea-idea yang dilakukan oleh Gandhi ialah yang pertama Satyagraha, yang ini merupakan tatik cara perjuangan. Yang kedua ialah Swadesi, iaitu kesedaran bagi menentang kerasukan golongan korporat idea ekonomi. Yang ketiga ialah Hind Swadi, iaitu idea politik. Yang keempat ialah Ahimsa. Okey, itu saja, terima kasih. Saya akan memberikan kepada Erika untuk penutup. Thank you. Terima kasih Saudari Tanisha. Saya akan menyambung dengan penutup. Akhir kata, pemimpin harus dijadikan sebagai tauladan rakyat kerana dapat menjadi contoh kepada rakyat dan generasi yang lebih berkualiti dapat dilahirkan. Tambahan pula, pemimpin seperti Tunku Abdul Rahman, Dr. Mahathir Mohamad, Nelson Mandela dan Mahatma Gandhi
secara keseluruhannya telah memberi kesan positif terhadap rakyat supaya dapat membina kepercayaan demi masa hadapan negara. Bak kata pepatah, pemimpin bertergiti tunggak negara sejahtera. Terima kasih.